apabila lebay dan ulama berbohong nampak janggal. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Zulkarnain Luqman menyanggah kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyatakan tiada keputusan dilepas tanpa dibebaskan DNAA dalam sistem kehakiman Islam. Zulkarnain yang merupakan pengamal undang-undang berkata DNAA adalah berkaitan dengan aspek prosedur yang kebanyakannya diputuskan berdasarkan ijtihad semasa. Beliau juga membangkitkan enakmen Tata Cara Syariah Terengganu 2001 yang turut mengandungi peruntukan berkaitan DNAA iaitu dalam Seksyen 103. Seksyen ini hampir sama seperti Seksyen 254 Kanun Keseksaan yang digunakan oleh pendakwa sivil, katanya di Facebook semalam. Seksyen 103 antaranya menyatakan pertama, pada mana-mana peringkat apa-apa perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkannya patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Dan yang kedua, pelepasan sedemikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Ketika berbahas di Dewan Rakyat kemarin, Abdul Hadi memetik kisah bagaimana pemerintah Uthmaniyah Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga dikenali sebagai Mehmed Penakluk telah didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun, arkitek bukan Islam itu memilih pembahasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun, menuntut tindakan sama rata atau menerima pampasan adalah mengikut budi bicara pengadu. Dalam Islam, tidak ada dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA. Mesti dikenakan hukuman, kata Hadi, yang berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepaskan tanpa dibebaskan baru-baru ini. Mengulas lanjut, Zulkarnain membangkitkan enakmen Tata Cara Syariah Terengganu 2001 itu digubal ketika Abdul Hadi sendiri menjadi Menteri Besar di negeri berkenaan. Justru beliau mempersoalkan keputusan Abdul Hadi untuk membenarkan enakmen itu diluluskan di depan batang hidungnya sendiri jika ia tiada dalam Islam. Proses penggubalan enakmen lazimnya sudah melalui proses jawatankuasa teknikal. Dalam konteks negeri Terengganu, pastinya Mufti dan Ketua Hakim Syar'i sendiri akan terlibat. Dalam hal ini, Abdul Hadi perlu menarik balik kenyataan bahawa DNAA tiada dalam Islam, kata ahli jawatankuasa perundangan PH itu lagi. Kemarin, Ahli Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menyifatkan Abdul Hadi keliru dengan hukum hakam Islam, memandangkan DNAA adalah sebahagian daripada kaedah Al-Aslu Bara'atul Zimmah. Kaedah itu menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah dan secara literal diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggungjawab. Khairuddin berkata ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Pelik sungguh, beberapa hari sebelum ini Presiden Penunggang Agama berkata lembaga pengampunan bercanggah dengan Islam. Kemudian kemarin dikatakan pula amalan dilepaskan tanpa dibebaskan tidak pernah wujud dalam Islam. Tetapi persoalannya, kenapa di negeri yang ditadbir PAS juga ada istilah lembaga pengampunan? Malah amalan dilepaskan tanpa dibebaskan juga diamalkan dalam enakmen negeri yang diperintah PAS. Kenapa mereka tidak mengubah semua benda yang didakwa kononnya bercanggah dan tidak wujud dalam Islam itu? Paling menarik, Hadi berkata mereka sangat sibuk ketika menjadi kerajaan sehingga tidak sempat membaca perjanjian royalti minyak. Wah, sibuk betul. Sibuk makan gaji buta. Sibuk atur strategi untuk kekal jadi kerajaan bila bangun tidur esok paginya. Al-maklumlah, nama pun kerajaan tebuk atap. Kita bersangka baik sahajalah. Mereka tidak sempat untuk mengkaji dan membaca berkaitan lembaga pengampunan dan amalan dilepas tanpa dibebaskan di negeri mereka. Lebih 30 tahun mentadbir di Kelantan. 33 bulan menjadi kerajaan persekutuan. Apa yang sibuk sangat? Maki hamun orang, mengadu domba, tadah tin milu sana sini, sebar fitnah di media sosial, beri projek kepada anak menantu, menikah 2-3, beli Mercedes, beli Velfire, semuanya sempat pula. Tiba-tiba nak kaji dan nak ubah enakmen yang dikatakan mereka bercanggah dengan Islam, tidak sempat. Apabila Pak Lebay dan ulama berbohong, kelihatannya sangat janggal.